Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasul rabbil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para penonton sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran pada Allah Azza wa Jalla kerana pada pagi ini, pagi Jumaat 25 Ramadan 1442 bersamaan dengan 7 hari bulan Mei 2021. Alhamdulillah, ala kulli hal, kita syukur pada Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan kita bertemu sekali lagi pada tahun ini dengan Lailatul Qadar dalam keadaan kita beribadat, bermunajat, berqiyam, bertilawah dan pelbagai lagi kebajikan yang sempat kita lakukan. Mudah-mudahan gandaan pahala lebih baik daripada 1000 bulan dapat kita raih, insya-Allah. Baik para jemaah sekalian, kita teruskan pengajian kita dalam tafsir surah Taha. Surah Taha. Surah Taha, surah yang ke-20 di dalam juzuk yang ke-16. Juzuk yang ke-16. InsyaAllah sambungan kita pada kali ini di ayat yang ke-90. Ayat yang ke-90. Muka surat bagi jamaah yang pegang pimpinan Ar-Rahman yang saya baca ini, muka surat 650. Muka surat 650. Jadi alhamdulillah para jemaah sekalian, episod kita pada kali ini setelah Nabi Musa keluar pergi bermunajat kali yang kedua ke Tur Sina, dan dilantik Nabi Harun sebagai pengganti yang menguruskan Bani Israel. Kemudian Musa Samiri mengambil kesempatan menyesatkan mereka, dan apa yang terjadi kepada Bani Israel dan juga Samiri. InsyaAllah ini perbincangan yang kita bincang pada kali ini. Bermula dari ayat 90, kita akan pergi ke ayat 98 insya-Allah. Baik, kita baca beberapa ayat sebelum kita pergi kepada penjelasan ataupun huraian. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي. قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني فعصيت أمري. قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. Kita ambil episod yang pertama dalam siri ini, iaitulah perbincangan Nabi Harun dengan Bani Israel. Kemudian kembalinya Nabi Musa AS
tengok-tengok apa sudah jadi dengan Bani Israel, maka dimarahinya Nabi Harun. Terjadilah perbincangan dua beradik ini, kenapa dan mengapa. Jadi alhamdulillah para jemaah sekalian, kemudian kita akan pergi kepada episod yang kedua dalam siri ini, iaitu Nabi Musa bercakap dengan Samiri tentang apa yang dia buat dengan perhiasan Qibti dan apa sudah jadi dengan Bani Israel. Ramai yang telah menyembah Al-Ijil, anak lembu, ciptaan siapa? Ciptaan Samiri. Baik para jemaah sekalian. Dalam ayat ini, tengok ayat 90. وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلِ. Dan demi sesungguhnya Nabi Harun telah pun berkata kepada mereka sebelum itu. Nah, tadi saya dah sebut awal lagi bahawa Nabi Musa AS bila dia nak pergi bermunajat lama, maka ditinggalnya Harun sebagai pemimpin kepada Bani Israel. Jadi bila Harun tengok Bani Israel sudah menyimpang daripada jalan, daripada ajaran Allah Azza wa Jalla, maka Harun berkata kepada abadatil ijil, penyembah-penyembah anak lembu, sebagai nasihat, bimbingan, teguran sebelum kepulangan Nabi Musa. Lambat lagi Musa nak balik. Maka Harun telah main peranan. Harun kata apa kepada mereka, penyembah lembu itu? Ya qaum, wahai kaumku, wahai keluarga anak-beranakku, innama futintum bih. Sesungguhnya kamu hanya diperdayakan dengan patung itu. Anak lembu ni semua satu godaan. Janganlah kita seronok duduk ikut dia, ikut Samiri yang kacau tu, jangan. Jangan. Futintum. Allah Ta'ala uji kamu. Allah Ta'ala uji kamu dengan apa? Dengan anak lembu ni. Anak lembu yang mengeluarkan suara bertebuh ni. Allah nak tengok siapa di kalangan kamu yang sabat, istiqamah di atas Islam dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Musa AS dan orang yang sudah lari daripada landasan yang benar. Maka diuji mereka dengan anak lembu, ada yang kufur, wal'iyazubillah. Ini Harun. Kemudian Harun beritahu kepada para sahabat dia. Dia kata apa? Wa inna rabbakumur rahman. Dan sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah Ar-Rahman yang melimpah-limpah rahmatnya. Tuhan kita bukan lembu ni. Lembu ni apa ada? Lembu ni tak ada apa benda ni. Kan? Dia bergerak pun tidak, cuma sekadar boleh keluar suara, kamu sudah jadi pelik dah. Kamu tak ingat ke belum pada ni benda pelik yang ada dekat Musa? Tongkat Musa sudah bertukar jadi ular, menyedut, tarik semua, isak semua, tali-tali ahli sihir. Ni kamu percaya dengan lembu? Musa kalau nak benda pelik lagi, ada dengan Musa, boleh je. Tapi kenapa kamu pergi ikut benda ni? Allahu Akbar. Harun cuba beri nasihat, bimbingan kepada siapa? Kepada Bani Israel, orang-orang yang masih menyembah lembu dan seumpamanya. Maka yang pertama dia nasihat, ini semua fitnah. Langkah yang kedua, dia memperkenalkan tauhid yang hakiki, yang murni. Inna rabbakumur rahman. Tuhan kita Allah Ar-Rahman. Fattabi'uni wa ati'u amri. Oleh itu, ikutlah aku dan taatlah akan perintahku. Mu ikut apa yang aku bagi tahu. Aku ni wakil daripada Musa. Tengok nota 908 di bawah. Sepeninggalan Nabi Musa AS, Nabi Harun yang menjadi khalifahnya telah menjalankan tugas menasihati kaumnya, Bani Israel.
yang telah disesatkan oleh Samiri dengan menyembah patung anak lembu itu, serta menegaskan bahawa Tuhan mereka ialah Allah yang menjadikan sekalian makhluk dan sangat melimpah-limpah rahmatnya. Bukannya lembu tak ada apa ni, jangan duk kacau. Kita Tuhan kita Allah. Allahu Akbar. Apa jadi? Adakah mereka dengar kata atau tak dengar? Jawab puak Bani Israel memberi jawapan kepada kata-kata Harun. Dia kata apa? Qalu lan nabraha alaihi akifina hatta yarji'a ilaina Musa. Allahu Akbar. Mereka menjawab, kami tidak sekali-kali akan meninggalkan penyembahan patung ini. Harun, maaf. Kami tak akan tinggalkan penyembahan patung ini. Sebab kami sudah selesa dengan dia. Allahu Akbar. Okay. Dia orang asal dulu syirik. Memang sembah benda pelik-pelik pun. Bila mari Nabi Musa ajar mereka, jadi ada di kalangan mereka yang baru masuk Islam, belum mantap dia punya pegangan. Bila jumpa dengan orang panggil, jumpa barang lama dia, mudah terpengaruh lah. Kan? Bahkan dia kata apa? Lan nabraha alaihi akifin hatta yarji'a ilaina Musa. Bahkan kami akan tetap menyembahnya sehingga Nabi Musa kembali kepada kami. Kita akan duduk sini sehingga Musa balik. Kita nak tengok. Takut Musa, sebab Samiri kata, Haza ilahuna wa ilahu Musa fanasi. Samiri kata sebenarnya inilah Tuhan hak Musa cari itu. Dia jumpa silap kita tersena. Kalau dia ikut kita, selesai ada masalah hari ini. Musa pun kacau. Jadi puak-puak dia ni kata, hatta yarja' ilaina Musa. Kita tunggu Musa balik. Boleh jadi Musa pun setuju dengan kita ni. Mu ni Harun apa pun kacau Harun. Jadi Harun pun tak nak buat apa. Mereka tak dengar cakap. Tak dengar kata, kerah kepala. Nabi Musa AS berada di Tur, dia sudah dengar berita Samiri kacau, buat anak lembu, dan sudah ramai yang terpengaruh. Namun begitu, dalam CD yang lepas, ana nukilkan kata-kata ulama, laisal mukhbar kal mu'ayanah. Bukanlah tengok itu, dengar itu sama seperti tengok. Mana kita dengar tu kita rasa dahsyat. Tapi bila kita tengok sendiri, kita rasa lebih dahsyat. Nabi Musa, dia sudah dengar penyelewengan yang berlaku. Tapi Nabi Musa boleh sabar. Bermunajat menunggu di Tursena. Tapi bila dia balik, dia tengok apa yang berlaku depan mata dia. Dia campak dia punya alwah, Taurat dia tu. Sebab terlalu geram, terlalu marahnya Musa dengan apa yang berlaku. Baik. Bila Musa marah, dia pun jumpa dengan abang dia, Harun. Dia kata apa? Tengok ayat 92. Qala ya Harun ma mana'aka iz ra'aitahum dhallu. Sekembalinya Nabi Musa balik ke Bani Israel, tengok apa sudah jadi. Porak-peranda habis suasana yang berlaku. Dia pun cari adik-beradik dia Harun. Dia kata apa? Ya Harun. Hei Harun. Apakah maniknya? Bahasa kita lama ni dia guna Arab Melayu. Melayu Arab. Maniknya apakah halangan? Tulis itu. Apakah halangannya yang menghalangmu ketika engkau melihat mereka sesat? Harun, mu tengok mereka sesat, apa sebab kamu diam? Tengok ayat 93, dia sambung ayat 93 dengan 92. Alla tattabi'ani. Apa yang menghalang kamu daripada menurutku? Kenapa kamu tak bawa Bani Israel yang masih beriman pergi tempat aku ke Tursena? Itu Nabi Musa tegur Harun. Afa'asaita amri,
adakah engkau engkar akan suruhan aku? Aku suruh jaga Bani Israel. Kalau kamu rasa tak larat nak jaga, tak mampu nak kawal, bawa je Bani Israel yang beriman pergi tempat aku di Tosena. Musa marah. Tengok nota 909, apa cerita di bawah. Sekembalinya Musa dari Gunung Torsena, Nabi Musa dalam keadaan marah. Marah ni kenapa? Kerana membela agama Allah. Jadi kita ni kalau kita nak marah, biar marah kerana agama, bukan marah kerana nafsu. Marah kerana nafsu itu dicela. Tapi kita marah kepada orang sebab dia maksiat, kita nasihat dia tak dengar, kita larang dia tak berhenti, maka itu dia panggil kumpulan yang bahaya. Sebab apa bahaya? Sebab mereka ikut nafsu, kita larang mereka kerana Allah. Maka itu dipuji marah seperti ini. Sebab itulah kata ulama, sifat marah ni tak boleh buang dalam diri kita, tapi kita kena kontrol, kita kena kawal. Sebab kalau langsung tak ada sifat marah, kita jadi orang bodoh, macam dongki. Tapi kalau marah sangat-sangat, kita jadi macam hayawan muftaris, hayawan yang orang panggil ganas, tak ada kasihan belas, maka kita kena ada biar bertempat. Marah biar bertempat. Kata dinukilkan daripada Imam Al-Ghazali rahimahullah, dia kata marah tak kena pada tempat itu orang bodoh, dan tak marah di tempat yang sepatutnya kita marah, maka itu orang lemah. Kita tengoklah kita ni bodoh ke lemah. Contohnya kita tengok isteri tak tutup aurat. Suami biar je bawa dia ke pasar bazar gitu. Kita kata maka suami itu suami yang lemah, tak mampu nak larang isteri sendiri daripada buat benda mungkar, mendedahkan aurat. Anak dia buat satu kesalahan kecil je, tapi dia marah, punyalah marah macam nak perang dunia. Kita kata itu orang bodoh, benda kecil kenapa dibesarkan. Baik. Nabi Musa marah dengan Harun kerana apa? Tengok terjemahan dia kata marah kerana agama. Nabi Musa telah menegur saudaranya Harun, khalifahnya, tentang ia tidak menurut jejak langkahnya dalam menegakkan agama dengan bersikap keras, menegur dan melarang kaumnya daripada mengikuti jalan yang sesat. Kenapa kamu berlembut sangat Harun? Mu tengok orang sesat, mu tak ikut cara aku. Tengok dalam nota dia kata, dalam ayat, Allah tattabi'ani. Kenapa kamu tak ikut aku? Jadi di sini ada dua tafsiran. Ada para ulama kata dua tafsiran. Tafsir yang pertama dia kata, kenapa kamu hai Harun tidak tinggalkan puak-puak tu? Tanda protes, tanda kita protes dengan perbuatan jahat setelah dinasihat, setelah dilarang, mereka tak dengar, patutnya mu tinggal lah puak tu. Tunggu apa lagi kat sini? Itu satu tafsiran. Ada yang mengatakan Allah tattabi'ani, sepatutnya mu ikut gaya aku. Kena tegas, berkeras. Jangan berlembut dengan puak-puak yang sesat. Kita kata dua lah, ada kan? Allahu Akbar. Baiklah, para jemaah sekalian, itu tafsiran ulama tentang Allah tattabi'ani. Kata Musa, kenapa kamu tak, kalau kamu tak mampu, ikut je aku. Keluar daripada tempat bersih ni, pergi ke Torsena sebagai tanda bantahan kepada puak-puak yang tak dengar kata tu. Cuma kita ni kadang-kadang kita bantah seorang kita je. Orang lain tak ikut-ikut pun. Itu juga satu masalah. Kan? Kita bantah orang lain tak dengar pun. Kita kata ini juga satu masalah yang berlaku kepada kita. Akhir sekali kita seorang lah jawabnya ni kan. Allah. Sedangkan Nabi Harun dah ingkar. Bukan Nabi Harun tak buat kerja. Cuma puak-puak tu tak dengar kata. Baik. Afa'asaita amri, adakah engkau adakah engkau engkar akan suruhanku? Mu tak ikut cara aku? Marahlah kan. Mu tak betul balik keadaan Bani Israel. Kamu tak tegas dengan mereka, macam-macam lah kita kata. Apa kata Harun? Harun pun, Nabi Musa, dia campur kitab alwah dia tu, dia pegang janggut Harun. Rupanya Harun ni panjang janggut dia.
Tengok ayat 94. Qala ya ibna umma la ta'khudh bi lihiyati wa la bi ra'si. Inni khashitu an taqula farraqta baina bani Israila wa lam tarqub qawli. Nabi Harun menjawab, anak ibuku. Tengok. Dia tak kata Musa dah. Dia kata, anak mak aku. Mana kita ni adik-beradik lah. Jangan buat benda pelik ke Musa. Jangan duk kasar sangat aku. Kamu ingat aku tak buat kerja ke? Kamu ingat aku ni relax ke? Marahlah dia juga. Wahai anak ibuku, janganlah engkau meranggut janggutku. Jangan tarik janggut aku ni. Dan janganlah engkau menarik rambut kepalaku. Allahu Akbar. Maknanya Nabi Musa pegang janggut, pegang kepala. Gegar sangat dia ni. Marah sangat. Tengok nota di bawah. 910. Semasa Nabi Musa menegur Nabi Harun dengan marahnya, dalam dia pegang janggut, pegang kepala, Nabi Harun menjawab dengan lemah lembut, Musa, anak ibuku, supaya janganlah ia berbuat demikian. Jangan pegang kepala aku macam ni. Sambil menerangkan sebab-sebabnya, iaitu kalaulah kiranya ia menegur dengan cara kekerasan, nascaya kaumnya akan berpecah belah. Kalau aku kasar, pecah dua. Sepuak akan menurut nasihatnya, dan sepuak lagi akan tetap berdegil menyembah patung. Keadaan yang demikian adalah satu kerusakan yang dilarang melakukannya. Jadi kalau aku keras, akan jadi dua kumpulan. Sekarang ni mereka masih lagi hidup macam ni. Senang. Bila Musa balik, mudah nak tarik balik mereka dengan mukjizat kekuasaan Nabi Musa. Maka kata di Harun, jangan pegang kepala aku ni, jangan tarik rambut. Sesungguhnya aku takut bahawa engkau akan berkata kepadaku, engkau telah memecah belahkan kaum Bani Israel sama sendiri, dan engkau tidak berhati-hati mengambil berat pesananku. Musa, Harun dia tahulah Musa ni backing. Kan? Jadi Nabi Musa makan marah kepada, kalau aku buat macam ni, mu kata aku pecahkan Bani Israel. Sekumpulan bawa pergi ke Batu Sena, sekumpulan lagi tinggal dengan Samiri. Jadi aku tunggu sini. Aku tak pergi mana-mana. Tengok 911. Pesanan Nabi Musa kepada Nabi Harun semasa hendak pergi ke Gunung Tursena ialah supaya Harun menggantikannya, memperbaiki keadaan kaumnya dan jangan menurut jalan orang yang melakukan kerusakan. Betul lah pesanan Nabi Musa tu. Tapi masalah sekarang ni kita nak buat macam mana? Main buat-buat tak dengar kata ni. Allahu Akbar. Jadi sedihlah kita dengan suasana yang berlaku kepada Harun. Kita rasa sedih. Sebab apa sedih? Iyalah dia bukan tak buat kerja, tapi orang tak dengar kata nak macam mana. Bukan salah Harun, salah puak-puak Bani Israel itu kacau. Boleh pula bos dia pula Nabi Musa. Dia sama-sama Nabi dua tu, tapi Musa ni pula orang panggil tegah dia tu kepada Harun, menyebabkan Harun pun orang panggil serba salah. Antara nak tinggal Bani Israel, Musa kata pecah pula. Duduk sini, dia kata bersekongkol ataupun lembut sangat. Allahu Akbar. Macam-macam. Baik para jemaah sekalian, ayat 90 hingga 94 ini apa yang dapat kita pelajari di sini. Yang pertama, ayat Qala ya Harun, bila Nabi Musa tegur Harun, kenapa kamu tak ikut aku? Jadi Harun kata, aku tak mahu pecahkan Bani Israel. Aku nak suruh dia jaga sini. Di sini kata di para ulama, anna hifzal asl, menjaga asal kepada agama itu lebih utama daripada kita jaga yang lain. Jadi sekarang ni kalau Harun tinggal terus, orang yang sesat tu lagi sesat. Yang tak sesat pun dibimbang, takut terikut dengan mereka. Maka Harun kata, aku jaga sini. Aku jaga sini setakat aku mampu. Musa janganlah marah. Setakatnya aku mampu, aku akan jaga. Allahu Akbar.
Yang kedua, dalam ayat ini Allah Ta'ala sebut kepada kita 3 perkara. 3 perkara cara Harun nasihat kepada kaum dia. Apa dia? Yang pertama dia kata apa? Innama futintum bi. Hati-hati. Ini semua ujian. Ini semua ujian. Yang kedua, wa inna rabbakumur rahman. Tuhan kamu Allah. Maka kita kena nyatakan yang benar. Yang ketiga, fattabi'uni wa ati'u amri. Ikut apa yang aku ajar kepada kita. Kata di para ulama, inilah susunan yang cukup baik. Cukup baik sebab setiap pendakwah kena guna 3 cara ini. Cara yang pertama, kita pecahkan pemikiran masyarakat bahawa apa yang terjadi ini adalah merupakan fitnah. Apa yang jadi ini adalah merupakan fitnah. Maknanya kita hilangkan dulu keraguan yang ada dalam kepala mereka. Kemudian kita isikan dengan maklumat yang benar. Wa inna rabbakumur rahman. Tauhid yang benar. Bila dapat maklumat bagaimana cara pelaksanaan, fattabi'uni, ikut aku. Di sini kata di para ulama Islam, para pendakwah, dia kata, kita sebagai pendakwah, yang pertama sekali, bila ada orang yang bermasalah, kita kena pecahkan dia punya pemikiran, bagi tahu kepada dia bahawa kita ni, depan kita ni adalah ujian daripada Allah Azza wa Jalla. Macam kita hari ni lah, banyak zaman Covid ni tak pecah sama kita, kan? Penyokong vaksin tak sokong vaksin. Ada yang menerima undang-undang penjarakan, ada yang tak terima. Jadi macam-macam. Jadi kita kena bincang baik-baiklah supaya masyarakat tidak berpecah. Kalau asatidah kita pecah juga, sukarlah kita nak lepas pada ni, kita nak satukan masyarakat. Sebab itulah dia panggil bahasa kita ada sekarang ni, puak-puak netizen ni sudah tak dengar kata dah dia. Orang panggil tafallut, bahasa Kelantan kata cabut pelunggu. Tahu mana tercabut pelunggu, lembu kita tambakkan, kita ada tali hidung dia, kemudian ada pelunggu dia tu, kayu yang dipacak atas tanah. Sudah tercabut kayu tu. Maknanya sudah tidak ada kawalan lagi masyarakat. Maka di sini Nabi Harun, yang pertama dia buka minda bahawa ini semua ujian, kemudian dinyatakan yang benar, dari sudut pelaksananya ikut aku. Maka kita hari ini kita kena tahu tauhid pada Allah Azza wa Jalla, usul Islam kita tahu, bagaimana pelaksanaan ikut apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan ikut main-main. Allahu akbar. Jadi alhamdulillah ini di antara pelajaran yang kita kena belajar. Satu lagi yang menarik dalam tajuk ini para jemaah sekalian, iaitulah tentang janggut. I'fa'ul lihyah min hadil anbiya. Simpan janggut itu termasuk dalam petunjuk Nabi-Nabi alaihimussalatu wassalam. Sebab itu janggut Nabi Harun ni panjang, sehingga Musa boleh pegang janggut dia. Kau pegang. Allah. Kalau janggut macam ni, buat apa pegang? Cabut kan? Janggut Harun itu panjang. Maka para jemaah sekalian, kita orang laki-laki muslimin, eloklah kita simpan janggut sekadar yang kita ada, alhamdulillah. Yang tak ada kita nak kata apa. Ini dak ni kita buka janggut ada cukur, kan? Kemudian yang orang perempuan pula ada bulu dia cukur, lepas tu dia cat sendiri. Kita kata macam-macam lah, macam-macam dia ni. Baik para jemaah sekalian, habislah episod Musa dengan Harun. Sekarang ni kita pergi kepada Musa dengan Samiri. Musa dengan Samiri. Tengok bermula ayat 95 sehingga ayat 98, ini episod Musa dengan Samiri. Qala fama khatbuka ya Samiri. Nabi Musa pergi tanya Samiri. Sesudah itu Nabi Musa hadapkan kemarahannya kepada Samiri, lalu bertanya, apa pula halmu, hei Samiri? Mau buat apa Samiri? Siapa jadi macam ni apa yang kamu buat Samiri? Musa marah ni. Ma sana'ta? Tengok nota 912. Yakni apa sebab engkau terdorong melakukan perbuatan kufur? Apa sebab mu nak jadi mengkufurkan orang Bani Israel ni? Ini dah rahsia dia. Kata dia Samiri, tengok ayat 96.
Qala basurtu bima lam yabsuru bih. Faqabattu qabdatan min athari rasul fanabaztuha. Wa kadzalika sawwalat li nafsi. Samiri menjawab, aku mengetahui dan menyedari apa yang tidak diketahui oleh mereka. Orang tak tahu, aku ada benda pelik yang aku tahu. Lalu aku mengambil segenggam dari kesan jejak Rasul itu. Kemudian aku mencampakkannya dan demikianlah aku dihasut oleh hawa nafsuku untuk nak menyesatkan mereka. Tengok cerita sikit. Tengok nota di bawah. Dalam kitab kita ni ada nota ni. Ini menarik. Nota 913. Menurut kebanyakan ahli tafsir, Rasul yang disebut dalam ayat ini ialah Sayyidina Jibril alaihissalam. Jibril datang sebagai satu cubaan yang menimpa kaum Bani Israel. Lepas itulah orang kata Samiri ni dijaga oleh malaikat. Kan? Nabi Musa dijaga oleh Firaun. Masya Allah. Yang Firaun jaga beriman, yang malaikat jaga jadi macam ni. Na'udzubillah. Baik. Samiri dia melihat Jibril datang semasa datang membawa wahyu kepada Musa supaya pergi bermunajat ataupun untuk nak menyelamatkan Bani Israel. Lalu dilihatnya tanah bekas kaki kuda yang ditunggang oleh Jibril menjadi hijau. Maknanya kuda hak Jibril pijak, tepat tu jadi hijau. Artinya di antara benda pelik yang Allah Ta'ala beri, kesan tapak kaki dia tu menghidupkan benda yang mati. Kan tanah kering jadi hijau. Maka Samiri telah mengambil tanah ini. Ia pun mengambil segenggam dari tanah itu kerana terlintas di hatinya bahawa tanah itu ada khasiatnya. Samiri main khurafat dah ni. Tanah ni ada benda ajaib ni, main aku nak ambil. Kemudian sepeninggalan Nabi Musa timbullah cita-citanya hendak menghidupkan agama menyembah lembu, agama asal dia. Kita dah bincang dalam siri lepas, dia ni mari mana Samiri ni. Ada kata munafik yang menyusup masuk dalam kumpulan Bani Israel sehingga dia terikut sama melepasi laut itu. Kemudian lalu disuruhnya kaum Bani Israel melebur barang-barang perhiasan yang ada dalam simpanan mereka. Dalam siri lepas ada cerita Bani Israel pinjam barang-barang perhiasan Qibti kan untuk hari pesta mereka, tapi tak sempat nak hantar balik, tak sempat nak pesta, mereka telah diarahkan oleh Musa supaya menyeberangi laut. Dia bawa sekali dengan barang-barang. Maka Samiri kata, mu ni berdosa ambil barang orang tak hantar ya. Habis macam nak selesai masalah, mari kita gali lubang, pasang api, semua barang-barang campak dalam tu. Lebur di situ. Melebur barang-barang perhiasan yang ada dalam simpanan mereka. Bila jadi, kemudian ditabur tanah itu kepada leburan yang tersebut, dan menjadilah serta-merta seekor anak lembu yang bersuara. Ini cerita dia lah. Ini punca yang berlaku. Samiri cerita kepada cerita kepada siapa? Cerita kepada Nabi Musa AS. Cerita kepada Nabi Musa AS. Jadi dia boleh tengok kesan daripadanya. Kesan daripada tapak kaki itu dia pun ambil. Maka di sini berbeza pandangan ulama. Lembu tadi daripada emas jadi lembu yang berdaging, yang berdarah, ataupun kekal dengan patuk emas tapi dia ada rongga yang menyebabkan bila angin masuk keluar suara. Itu khilaflah ulama di sini. Ada yang mengatakan dengan sebab apa? Dengan sebab tak debu tanah tadi dicampak, lembu tu pergi jadi patung tu jadi lembu sungguh. Dengan bersuaranya sekali. Wallahu alam, panjanglah cerita juga.
Sebagaimana kata Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah. Allahu Akbar. Maka jadi lembu ada yang mengatakan tak jadi lembu. Lembu itu tetap dengan patung dia juga, tapi boleh keluar suara sebab ada lubang ditiup oleh angin. Baiklah para jemaah sekalian, panjang pula cerita kita ni. Itu cerita Samiri, dia buat lembu. Lembu bersuara. Tengok ayat. Baik, Nabi Musa pun marahlah kepada Samiri. Tengok ayat 97. Qala fazhab. Baik, sebelum kita pergi kepada hukuman yang dijatuh oleh Musa, ada beberapa perbincangan lagi. Maknanya Samiri ni, waktu dia tengah duk bakar lembu, dia ambil tanah tu, dia campak. Dia kata jadi lembu. Magic juga Samiri pun. Sebab zaman orang main sihir. Zaman tu dia panggil zaman orang main sihir kan. Maka jadi sihir lah dia. Jadi benda pelik lah yang berlaku. Syangkiti rahimahullah dia kata apa? Dalam panjang dia bahas tajuk ni dalam Adwa'ul Bayan. Baiklah, benda sama ya. Maknanya ada kata lembu tu tak jadi apa-apa, jadi patung, tapi dia jadi gambar lembu. Ada yang mengatakan dengan campaknya pasir, debu tanah kuda tadi, bertukar jadi lembu sungguh. Sebab apa tukar jadi lembu? Sebab ada riwayat yang mengatakan Nabi Musa akan bakar balik lembu ni dan debu dia tu akan dicampak ke laut. Kalau benda tu emas, dia tak jadi debu. Mana emas ni kalau dibakar jadi debu? Itu perbezaan. Menarik jugalah kalau kita baca tuan-tuan. Bila kita baca dalam kitab-kitab tafsir, perbahasan para ulama Islam ni memang luas perbahasan dia. Jadi anak tak nak perluas. Anak nak sempit je sebab masa kita sudah lewat. Baik. So salah. Apa sudah jadilah kepada Musa. Dan kepada Samiri, lembu sudah jadi. Ramai yang sudah terpengaruh dengan dia. Maka Nabi Musa menjatuhkan hukuman ke atas Samiri. Tengok ayat 97. Qala fazhab fa inna laka fil hayati an taqula la misas wa inna laka maw'idan lan tukhlafah wanzur ila ilahika alladhi zalta alayhi 'akifa لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا. Nabi Musa berkata kepada Samiri, jika demikian, Samiri, dosamu, pergilah engkau adalah diusir dan dipulaukan. Mu tak boleh jumpa dengan orang dan orang tak boleh jumpa dengan kamu. Allah, jatuhlah hukum. Kerana sungguhnya telah ditetapkan bagimu akan berkata dalam kehidupan dunia ini, jangan sentuh aku. La misas. Jangan sampai sentuh aku pun tak sentuh orang. Mana sudah ada PKP dah masa tu. Kan? Itu hukum yang atas dunia. Tengok nota 914. Kesudahannya Samiri disebabkan kufurnya diusir dan dipulaukan. Dan ia pula ditimpa penyakit yang berjangkit sehingga ia tidak mahu disentuh orang dan orang ramai takut menghampirinya. Ini ialah balasannya di dunia dan di akhirat pula lebih buruk lagi. Na'udzubillah. Maknanya Allah Ta'ala jatuhkan hukuman Samiri ini dipulau oleh orang. Nabi Musa AS jatuh hukuman itu. Samiri, mu tak boleh campur orang, orang tak akan bercampur dengan dia. Allah. Itu atas dunia lah. Di akhirat, dan sesungguhnya telah dijanjikan lagi untukmu satu balasan akhirat yang engkau tidak sekali-kali akan terlepas daripadanya. Dan sekarang, baik, itu hukuman untuk Samiri. Untuk lembu dia macam mana?
Dan sekarang lihatlah kepada Tuhanmu yang engkau sekian lama menyembahnya. Sesungguhnya kami akan membakarnya, kemudian kami akan menghancur dan menaburkan serbuknya di laut sehingga hilang lenyap. Allahu Akbar. Ini kata di para ulama, ini yang menjadi khilaf ulama Islam. Dia kata kalaulah benda tu masih dengan emas, dia tak jadi debu. Jadi ada yang katakan lembu tu dah bertukar jadi lembu sungguh bila dibakar, hancur dia punya debu tu yang dicampur ke dalam laut. Sebab apa dicampur dalam laut? Kenapa? Tengok kata Syekh Sa'di rahimahullah, sebab qad kana ushribal ijl, maknanya sifat percaya kepada ketuhanan anak Tuhan, anak lembu ni sudah sebati dalam jiwa mereka, dalam hati Bani Israel. Maka Nabi Musa alaihi salam nak hilangkan perasaan cinta mereka kepada lembu, maka dibakar lembu dan dicampur dalam laut depan-depan mata dia. Depan-depan mata siapa dia? Pengikut dia. Maknanya kita hari ni pun macam itulah para jemaah sekalian. Kalau ada benda batil, benda yang tak bagus, jadi kita kena campur terus. Contohnya orang yang duduk sembah pokok kayu ke, sembah busuk ke, sembah apa saja ke, kita pergi hancurkan benda tu supaya orang hilang dia punya perasaan masih cinta kepada ataupun percaya kepada benda khurafat. Tak boleh ni pokok ni. Ada penunggu ni, ada hantu gini-gini. Kita pergi tebang, biar hilang dia punya perasaan cinta dan sayang kepada benda yang tersebut. Itulah yang dilakukan oleh Sayyidina Musa AS. Maka baiklah para jemaah sekalian, akhirnya Nabi Musa pasak balik, mantapkan semula akidah Bani Israel. Allah Ta'ala tak cerita apa jadi dengan pengikut anak lembu, bagaimana dia bertaubat dan sebagainya. Tapi di akhir ayat 98, ayat yang terakhir perbincangan kita ini, dia kata apa? Innama ilahukumullahu alladhi la ilaha illahu wasi'a kulla syai'in ilma. Sesungguhnya Tuhan kamu hanyalah Allah, yang tidak ada Tuhan melainkan Dia, yang meliputi pengetahuannya akan tiada sesuatu. Maknanya bila kita selesai daripada membongkar ajaran sesat, ajaran-ajaran yang tidak baik, hukuman dijatuhkan, maka masyarakat awam perlu dibetulkan balik akidah dia, perlu diperbetulkan balik kepahaman dia. Jadi dengan ayat 98 ini, tengok nota di bawah kata, dengan ini berakhirlah kisah Nabi Musa alaihi salam, bermula daripada ayat 9 sehingga ayat 98. Tamatlah perbincangan kita tentang Nabi Musa, Harun, Fir'aun dan juga Samiri. Panjang-panjanglah dia punya perbahasan kan. Baik para jemaah sekalian, maka di sini kata di para ulama, kita kena ambil maratib ingkar mungkar itu. Bagaimana cara kita nak hilangkan benda-benda mungkar. Mana kalau orang ni terikat dengan benda, kita hilangkan benda itu. Sebagaimana Nabi kita SAW bila masuk di bumi Mekah, dia pecahkan semua berhala yang ada. Pergi pecah berhala besar tu. Di Wadi Qudayd Suwa' dia punya nama dia Al-Lata wal Uzza wa Manata. Semua tu dihancurkan supaya hilang tasarruf. Kita hari ni pun macam tu jugalah, benda-benda khurafat kalau kita duk percaya, kita kata kita kena hilangkan benda itu. Biarlah masyarakat kita dalam kepahaman yang baik terhadap apa yang kita ada. Ada satu cerita menarik yang dinukilkan oleh Syekh Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam Tafsir Al-Munir. Tafsir Munir jilid yang ke-8 muka surat 631, cerita tentang Samiri. Menarik juga cerita ini, saya bawa kepada tuan-tuan. Al-Imamul Qurtubi ketika menafsirkan ayat ini, dia kata wa hadza kulluhu, ini ayat asal kepada amar ma'ruf nahi mungkar
dan bagaimana cara kita nak mengubah kemungkaran dan bagaimana nak jatuh hukum kepada orang yang melakukan kemungkaran. Maknanya Nabi Musa kata, kalau kamu tak mampu, tanda tuan-tuan, kita duduk dalam suasana yang tak baik. Kita tak mampu nak cegah, tak mampu nak larang, kita kena pindah. Sebab tu Musa kata, Allah tattabi'ani. Harun, kalau kamu tak mampu, kenapa kamu tak keluar daripada ni? Tempat ni. Pergi ikut aku lah, jangan duduk sini. Bila kita duduk sini, macam kita sokong, kita sekongkol dengan mereka. Satu. Itu di antara kata-kata yang menarik. Kalau kita tak mampu, jangan duduk. Lari. Sama juga saya kata, Abu Anas, Al-Faqih Abu Anas kata, tuan-tuan yang duduk dalam grup WhatsApp, orang duduk mengumpat orang, duduk ngeji orang, duduk kata orang. Kalau kita tak mampu nak ubah, kita keluar. Left group. Kita kena belajar lah benda-benda macam ni kan. Allahu Akbar. Kata Qurtubi, Su'ilal Imam Abu Bakar At-Turtusi. Pernah orang tanya Syekh Tartusi, ni ulama mazhab Maliki dia. Dia kata tentang satu kumpulan berkumpul, berzikir, berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka duk pukul gena, qadib, mana duk main kayu, duk pukul gedogang. Dan sebahagian daripada mereka bangun menari-nari. Kan ada setengah orang ni kalau nak selawat, nak zikir kena menari, macam-macam. Ya tawajad, sampai tak sedar diri pun ada. Bagaimana dengan kumpulan ini? Boleh kemudian lepas pada habis zikir-zikir, lompat-lompat tadi, mereka makan-makan jamuan. Soalannya, halil hudur ma'hum jaizun amla? Boleh tak kita hadir sama untuk nak orang panggil nak ambil zauq zikir? Kata di Syekh Tartusi, yarhamukallah, ini satu mazhab ahli ibadah, batalatun wa jahalatun wa dalalatun, yang sesak, yang tak betul, yang tak baik. Islam ajar kepada kita melalui Al-Quran, melalui sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun berzikir dengan melompat-lompat, dengan menari-nari, dengar ni. Fa awwalu man ahdatsahu, kumpulan yang pertama mereka zikir ni siapa dia? Ashabus Samiri, pengikut Samiri. Bila Samiri selesai daripada mencipta, buat tepa anak lembu keluar suara, qamu yarqusun hawalaihi wa yatawajadun. Mereka bangun menari-menari, melompat sampai tak sedar diri. Kata di Tartusi, bahwa dinul kufar wa ubadul ijil. Duk main zikir menari ni gaya puak kapi penyembah lembu. Na'udzubillah. Adapun orang yang main pukul-pukul alat-alat pukulan, gendang, muzik ni, di antara kumpulan yang pertama, iaitulah puak-puak zanadiqah, puak-puak zindik, yang nak menyibukkan orang Islam ni daripada dengar Quran. Dia buat, pasal itulah kita kata hari ni Masya Allah, dan kadang-kadang mak tahfiz, kita hantar anak kita untuk hafal Quran, dia hafal Quran tak banyak mana, tapi duk hafal ke lagu-lagu dengan macam-macam dia punya pandai belaka, main gendang, main ni. Tapi hak tak pandainya, hak tak mahirnya hafal Quran, ilmu Quran. Wa innama kana yajlisun Nabi. Nabi sallallahu duduk bersama sahabat-sahabat dia dalam majlis zikir. Nabi kita duduk tafakur, berzikir, seolah-olah atas kepala mereka itu burung boleh hinggap. Maknanya tenang. Kata Tartusi, fa yang bagi lis sultan, sepatutnya pihak kerajaan dan pegawai-pegawainya melarang kumpulan ini daripada masuk dalam masjid-masjid, duduk main bergendang dalam masjid, melompat dalam masjid, kita kata la. Dan tidak halal bagi mana orang yang beriman pada Allah dan akhirat menghadiri majlis seperti itu. Dan jangan menyokong kebatilan yang mereka buat. Kata dia, haza mazhabu Malik wa Abi Hanifah wa Syafi'i wa Ahmad. Mana mazhab 4? Min a'immatil muslimin wa billahi taufiq. Tengok dalam tafsir Qurtubi jilid yang ke-11 muka surat 237 hingga 238, ataupun tengok dalam tafsir Al-Munir jilid yang ke-8 muka surat 631. Maknanya kita boleh katalah orang-orang yang duk main dengan apa ni, dengan muzik lagu-lagu dalam masjid ni tidak baik dan tidak sepatutnya berlaku dalam rumah Allah Azza wa Jalla. Baiklah para jemaah sekalian, sebagaimana kata Tuan Syekh, tamaklah kisah kita dengan Samiri, tamaklah kisah Nabi Musa dalam surah Taha
InsyaAllah kita sambung perbincangan kita yang akan datang. Bermula ayat 99. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi para jemaah sekalian, hari ini hari Jumaat. Ingat Jumaat, ingat selawat dan baca surah Al-Kahfi dan perbanyakkanlah sedekah, banyakkanlah berzikir, baca Quran. Kita berada di hanya 5 hari lagi Ramadan akan berakhir. Kejarkanlah Lailatul Qadar pada malam-malam yang baki lagi Ramadan ini, insya-Allah. Mudah-mudahan kita bertemu dengan Lailatul Qadar di saat kita sibuk dengan beribadah dan bermunajat dan bersedekah dan segala kebajikan yang dapat kita lakukan, insya-Allah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.